Bolehlah, nak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ma taufiqi wa la ihtisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali, apa kita nak kata, setiap kali kita dapat mai kuliah ni, kita syukurlah. Terima kasih pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Banyak-banyak kita terima kasih pada Allah, sebab Allah masih pilih kita lagi. Ada orang sekerat jalan habis, tapi kita minta sampai ke akhir hayat kita mengaji. Nabi kata bernama, orang macam ni istiqamah mengaji terus syurga daripada mulut Nabi. Kita pun harap hidup kita ni istiqamah macam ni sampai berjumpa dengan syurga Allah. Mengaji sikit tak apa, Ustaz kata, asalkan dianya istiqamah dan berkat. Daripada mengaji wah tak ada istiqamah, tak ada nilai keberkatan. Setiap hari kita istiqamah cari ilmu. Pasal nak bagi hidup berkat, nak bagi hidup ada keberkatan. Allahu Akbar. Baik, kita masih lagi duk pakai kitab di sini. Minggu ketiga, hari Rabu, kitab Rahiq Maktum, salah satu kitab agak berjaya, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cerita tentang maulid Nabi, keadaan suasana Nabi, afdalnya kitab ni. Daripada kitab-kitab yang lain, kita tak tahu pengarang dia ada unsur Syiah ke, ada unsur merebek ke, ada unsur hulu ke, melampau ke, banyak sangat. Jadi kita nak elak daripada kita ni orang awam, daripada kitab-kitab cerita Nabi, takut terlari daripada landasan yang sebenar. Ambil satu kitab yang telah dipastikan oleh ulama. Ni kitab yang agak berjenis, yang agak okey sikit untuk nak pandu kita. Bila kita kenal Nabi kita, kita rasa seronok. Daripada duk kenal Nabi kita yang bukan-bukan, esok ni kita takut Nabi kita tak terima kita untuk minum telaga Kausar dia. Nabi kita tak terima kita untuk nak dapat syafaat dia. Aku tak mau hidup dunia merepek. Sampai kita pun dengar cerita, bila kita mati, telaga Kausar punya besar. Macam Ustaz cerita besar dia, nak tahu besar dia, kita langut di atas langit nampak bintang. Itu semua kita panggil cebok lah. Untuk ayat anda bayangkan macam mana besar dia. Tu dia besar macam tu. Kita mati-mati dibangkitkan, kita nak pergi minum telaga Kausar tu. Elok nak pergi minum, malaikat sekat kat kita. Sedangkan kita seronok. Kita kata, aku dulu main kuliah, main mengaji semuanya, pasal apa aku tak boleh? Maka Nabi SAW pun tanya, ni umat aku, pasal apa tak boleh? Malaikat kata, wahai Muhammad, dia di dunia dulu, amalan yang dia buat semua tak kena dengan cara semua mengarut. Nabi dengar macam tu, kalau boleh aku tak mau dia. Nabi dengar macam tu, hidup dia kalau amalan dia bukan sabit daripada aku tak mau dia. Pasal tu kita terlalu cermat dalam masalah sunnah Nabi. Kita rasa walaupun kita sikit mengaji, tapi kita istiqamah lebih baik daripada macam-macam mengaji tak istiqamah. Kita kena sayang kat diri kita. Sebab apa? Tuhan yang menjadi kita, dipilih kita. Kita dah tengok ramai geng-geng kita ni, orang Islam kan, ada yang hua-hua tak habis lagi. Ada yang tak nampak lagi akhirat, dengan dunia, dengan anak pinak, dengan keluarga. Tak habis-habis. I family. Sampai buat lagu pada muat, lagu bersama keluarga. Bahagia bersama keluarga. Macam-macam lagu keluarga. Macam mana kita sebut pun keluarga bersama bahagia. Bahagia lagi kita bersama dengan Allah. Betul? Bersama dengan Allah. Nabi sebut ya Allah, kita kena sayang Nabi kita lebih diri kita, mak bapak keluarga kita sayangkan. Betul tak?
Kalau kita kata I utama keluarga I, up to you. Sebab orang yang beragama, dia tetap akan mendahulukan Allah dan Rasul. Nampak tak? Macam mana pun Allah tu Nabi kata, kena mencintai aku lebih daripada segala-galanya. Kadang diri kita letak ke belakang, apa pun kita tak agama depan. Pasal tu dalam mengaji ni, sampai ulama kata macam Asal Bana kata, hatta wasal ila nazar, mengaji sampai boleh nampak. Bila sebut saja jamak dan kasar, boleh nampak perbahasan tu. Itu nama mengaji. Kalau dia mengaji, dia rasa macam dia ganggu dengan orang lain punya fatwa, pastikan dia pergi semak, dia cek balik. Aku dengar orang ni kata macam tu, aku nak cari perbahasan tu. Nak tengok. Macam kita tengok ada 164 perbahasan berkenaan dengan jamak kasar ni. Kita ambil sekurang-kurangnya yang mendekat dengan kita, dengan keadaan zuru semua ni, kita kena kira. Maka agama dia menyenangkan kita, tapi bila kita tak mau dekatkan dia akan menyusahkan kita. Jadi dalam kitab yang kita mengaji ini adalah kitab kita nak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengaji daripada awal. Bila kita tengok macam mana kita mengaji, tajuk yang kita mengaji mula-mula ni, bangsa agama orang Arab. Kita nak tahu orang Arab tu sendiri macam mana. Pasal Allah pilih Nabi daripada kalangan orang Arab. Situasi keadaan Nabi tu, start kita tengok aja, kita kata la haula wala quwwata illa billah. Nabi datang daripada keluarga yang terlalu, ya Allah, duduk dalam keadaan syirik kufur. Buat dia sendiri. Daripada kosong Mekah tak ada berhala, dia panggil orang, betul tak? Amr bin Luhai. Kita dengar cerita dia. Subhanallah. Dan kita tengok macam-macam mereka dia buat agama yang macam-macam. Tapi bayangkan Nabi sebelum mati 23 tahun tu hidup dia betul-betul untuk agama. Dia pastikan semua Jaziratul Arabiah yang ada tokong, satu tokong tak ada. Dia mati dalam keadaan satu tokong tak ada. Kita pergi di Taif, kan Taif, masuk di Taif, dia menyanyi je. Masuk di Taif, panjang kita pergi di Taif. Masuk Taif, kita kata, ya Allah, inilah tempat Nabi masuk. Seluruh anggota Nabi berdarah daripada ni. Abdullah bin Mas'ud kan cerita, aku kali tengok, kita dah cerita banyak kali dah, Taif. Masuk Taif tu nak bas sampai kita boleh balik, boleh cerita tentang Taif. Kita boleh cerita tentang seorang sahabat Nabi yang duduk di Taif, Mughirah bin Syu'bah, kan saya cerita. Dia seorang saja, daripada awal Taif sampai ke akhir Taif, semua simpang-simpang yang kata bulatan-bulatan, asal usul dia semua binaan tokoh. Kita nak bahas, kita kata ni semua himpunan tokoh paling banyak di Taif. Seorang-seorang dia je, Mughirah bin Syu'bah, dan lenyap dia. Walaupun Nabi kata, walaupun tak suka dengan akhlak dia, tak kenal, rasa dia jenis wah. Dia duduk dengan sahabat, tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk dengan sahabat. Tapi Nabi SAW, Nabi ra'i kat dia. Pasal apa? Allah bila dia masuk Islam, dia perjuangkan semua tokoh tak wujud di bumi tu. Kita pergi Taif, kita akan sebut nama dia. Dan Allah letak di situ sahabat Nabi nama Abdullah bin Abbas. Pada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang menjadi sejarah yang sangat-sangat kepada sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar. Nabi keluar daripada mulut Nabi, sampai sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, apa jenis sahabat ni? Dah orang pukul yang sampai kepala berdarah, muka semua, apa lagi gigi, pipi Nabi, semua kita tahu. Luka sampai Jibril minta nak terbalik bumi Taif. Bumi ni sepatutnya tak perlu ada lagi. Tapi Nabi angkat tangan, Allahumma firli walahum fa innahum la ya'lamun. Ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa orang yang baling batu ke aku. Dahsyat Nabi. Sikit zarah pun Nabi tak ada nak balas pada orang balas kat dia. Ini sikap sirah jam pada kita. Apa tujuan kita mengaji sirah? Nak tahu tentang Nabi, kita nak tahu macam mana ya Allah dia berhadapan dengan puak-puak ni semua ni.
Dia berdoa sampai Abu Bakar angkat, "Ya Rasulullah." Apa jenis sahabat? Nabi berkulak mulut dia, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabani Rabbi, yang mendidik aku, yang ajak aku macam ni, wahai Abu Bakar, adalah Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajak, dididik oleh Allah Ta'ala. Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bila sampai di bumi Madinah, sempurnanya Rasulullah. Aisyah kata, tu Quran duk jalan tu. Siapa dia? Rasulullah. Sebiji Quran dia baca, penghayatan hidup dia, dia praktik macam tu. La haula wala quwata illa billah. Kita try lah. Kita nak jadi macam tu. Kita duduk di zaman hari ni, bukan zaman Quran, bukan zaman sahabat, bukan zaman orang bertawak. Kita duduk zaman fitnah, zaman yang orang gila dunia. Kita nak keluar dari dunia, nak nampak akhirat. Allah bergelumang dengan dunia ni. Kita sedang cari siapa geng-geng yang suka akhirat. Susah. Dalam keadaan situasi macam tu, kita ada ruang mengaji, ada ruang nak main kuliah. Alhamdulillah. Orang duduk di akhir zaman ni semua dia tak mahu. Dia nak satu benda yang boleh mendatangkan faedah. Mendatangkan faedah. Jadi satu kita kata, kita buka kuliah kita, syukur kita, terima kasih kita dengan Allah. Dan kita minta hati yang Tuhan bagi ini, kita kata, ya muqallibal qulub, Allah yang boleh balik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agama, tolonglah. Yang tu kita minta. Minta pasal hati kita boleh berubah-ubah. Minta hati kita ni atas agama. Tolong Tuhan, kami hamba-Mu. Anta Rabbi, Anta Rabbuna, Engkau Tuhan kami. Anta khalaqtana, Engkau Tuhan kami, Engkau yang menjadikan kami. Bagilah kami peluang nak jadi hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Boleh kita minta. Kita merayu macam sahabat Nabi minta. Nabi tengok dia, sahabat-sahabat dia minta apa ada. Jadi kita memohon, minta kepada Allah SWT. Baik, hari ini kita sambung berkenaan dengan kitab Rahim Maktum. Muka surat, setiap ampaunya muka surat berbeza-beza. Muka surat buku yang kita beli itu 35, 37. Muka surat 37. Muka surat Ustaz 35. Datuknya 37 dia. Sama. Tak lari mana pun nampak ada. Dia insya-Allah ada orang hadiah kat kita buku ni, kita baca. Dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Mudah-mudahan ilmu semua dalam ni Ustaz dah habis dah. 2 kali round berkenaan dengan ni. Lagi satu Madinah pun dah habis. Madinah Ustaz mengajak dah tanda dah. Sampai hujan turun ni, dalam hujan baca itu dia. Berkembang dia, tak tukar. Pegang ingat ke orang. Ingat. Muka surat 35. Muka surat 35. Tengok Nabi nak ayat padas sikit. Bismillah. Tengok dia sambung. Kita dah mengaji dan semua macam-macam tarkawala, orang Pulau Pinang kata. Macam-macam gila dia buat. Main tang sini. Tang sini kita seronok sikit tapi jadi gila pula. Walaupun dalam pegangan, mereka semua pegang. Bangsa Arab tetap ra'i Kaabah. Mereka pegang. Walaupun tokong ada dah. Apa dia dah suruh? Hubal kan? Tokong ada. Allah Ta'uzah semua ada. Hubal yang paling besar dia ambil pada mana? Syria. Kan? Dia usung Tuhan yang paling besar sekali. Walaupun tokong dia ada di situ. Walaupun dia kata dalam pegangan yang tersebut, pegangan dia panggil gila-gila, namun masyarakat jahiliah itu, masyarakat yang gila-gila ni, masih lagi mewarisi sakibaki agama Nabi Allah Ibrahim. Ada dia pegang agama Nabi Allah Ibrahim. Tak mana? Tak Mekah. Mekah yang kata tawaf masih dia ikut. Masih dia ikut. Tawaf masih lagi dia ikut. Bila pusing pada Kaabah saja, dengan arti kata itu perbuatan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pasal tu orang yang pergi haji ni atau pergi umrah, rugi kalau dia pergi, ya Allah Tuhan, ilmu dia tak ada. Sebab tempat ni tempat kemuncak nak dekat dengan Tuhan. Sekadar dia pergi saja tapi tak menghayati, very, very, very rugi. Nampak tak? Jangan ajak diri kita.
Agama kata kelazatan kita ibadat bila ada ilmu. Terutamanya Mekah sendiri, dia kena tahu cerita daripada awal, kalau daripada malaikat lagi kan. Lepas tu dia tahu pula mana Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad, semua dia kan seronok. Dia kan seronok berkenaan dengan Kaabah, dia seronok. Baik, Ustaz pun dah cerita Kaabah berkenaan dengan Kaabah kan, yang kata Baitullah, asal usul Kaabah ada di mana? Di arasy Allah, asal usul dia kan. Allah Subhanahu Wa Taala bersembang semua dengan malaikat dia di mana? Di arasy. Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang jaga arasy. Nabi tengok sampai di arasy, Nabi tengok semua malaikat buka sayap dia berterbangan. Bayangkan betapa besarnya arasy Allah. Himpunlah langit pertama, kedua sampai ketujuh, tak boleh lawan lagi arasy Allah. Allahu Akbar kabir. Dan penduduk di arasy kata apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Yang tu je Nabi dengar Allahu Akbar. Di sana ada Kaabah. Lalu Allah Ta'ala bercita-cita untuk Allah cakap dengan malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah, aku nak cipta tu makhluk untuk dia jadi khalifah, jaga muka bumi aku. Siapa yang protes? Ayat ni kadang Ibnu Katsir, ulama hadis, ulama Quran kata, kita nak kata protes malaikat ada apa perkataan yang hampir nak dekat kita pun tak tahu. Macam malaikat tak berapa dengan kedatangan Adam ni. Allah Ta'ala nak cipta, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta. Bila dengar macam ni, malaikat semua macam tak apa happy. Pasal tu setengah ulama dia tak boleh nak tulis apa benda yang kata malaikat mulia. Pasal apa? Malaikat dah mengadu ke Allah, ya Allah, bukankah Anda cipta makhluk ni betul? Anda cipta dia dah. Berlaku pembunuhan dima kan? Bunuh hidup dia ni zalim je. Nak cipta lagi depa. Pasal tu Ibnu Katsir kata sebelum kedatangan Adam dah ada dah. 1500 tahun dah ada dah makhluk nama Adam ni. Yang kata manusia ni wujud bergaduh. Itu yang malaikat kata nak cipta lagi. Lalu Allah Ta'ala kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu yang aku nak cipta, aku tahu. Bila Allah kata macam tu, martabat malaikat yang duduk di arasy Allah turun. Di situ adanya Kaabah. Kaabah duduk di mana? Halimatus Sa'diyah. Di arasy, lepas tu turun di mana? Dia turun di Mekah. Apa jaga hangpa. Daripada arasy Allah, kerana ayat ni ulama dia turun mana? Baitul Ma'mur. Dia turun di situ. Dan ni duk ada di situ. Dan terus kita tengok yang duk ada di Kaabah berterusan ke atas. Kita dah ambil dah pelajaran ni, kita dah ngaji dah. Cuma hari ni dia masuk berkenaan dengan Kaabah. Boleh kan? Kaabah satu pelajaran yang Ustaz minat ngajak. Kita nak tahu asal usul dia, kedudukan dia. Menarik sangat-sangat nampak tak? Oleh sebab tu bila mana malaikat turun ke bawah, dia duduk di atas, bila turun ke bawah malaikat rindu. Kan ikut Profesor Rundin cerita menarik, dah Ustaz suka cerita dia. Bila malaikat duduk di bawah, ya Allah, kami duduk di atas tiap hari pusing. Satu hari dia pusing 80,000 kan malaikat yang pusing setiap hari sampai ke kiamat. Bayangkan banyaklah malaikat, hangguk sudahlah. Punya dia pusing, dia tawaf. Jadi malaikat bila turun ke bawah, dia kata, ya Allah, kami duduk di bawah, kami rindu sangat. Oleh kerana permintaan dia, Allah benarkan malaikat untuk bina yang Baitullah yang ada hari ini. Dia bina, dia tawaf. Nampak tak? Dia bina tawaf. Jadi bila Nabi Allah bila Nabi kata Adam alaihissalam, Allah minta untuk pergi di Baitullah. Pergilah di Baitullah. Kan Adam dengan Hawa, masa tu anak dia Qabil dan Habil tengah duk bergaduh. Semua cerita ni menarik. Qabil dengan Habil duk bergaduh. Tengah bergaduh serius sangat-sangat.
Bunuh-bunuh tau, bunuh-bunuh. Qabil nak bunuh Habil, kan? Abang adik nak bunuh. Kemuncak bunuh tu Allah panggil Adam dan Hawa untuk pergi ke Baitullah. Pergi di Baitullah. Bila menunjukkan apa keadaan situasi pun, bila Allah panggil kita tak boleh kata anak I tahu ni SPM. Tak boleh, panggilan Tuhan terus kena pergi. Ada anak tahu ni, I nak kena jaga cucu, anak mampu ya. Ingat bila panggil Allah kita tolak, bahaya sangat-sangat hukum. Kita dah ambil pelajaran tu. Kita tengok Adam AS dia buat tapak asas dah ada. Siapa tapak asas dia? Ulama kata malaikat yang buat tapak asas dia. Lepas tu mai Adam, lepas tu mai Nabi Allah Nuh. Macam mana kita tahu Nuh bila banjir mai kapal dia pergi pusing tawaf. Subhanallah. Semua cerita-cerita Nabi ni kita boleh tahu tawaf ke Baitullah. Kapal Nabi Allah Nuh AS sampai ke Nabi kita, sampai Nabi Allah Ibrahim AS, masa tu tapak dah ada, cuma bangun saja dah. Maka kita akan mengaji di sini pasal tu dia kata di sini pembinaan amalan agama Nabi Allah Ibrahim jadi asas kepada orang Arab dulu. Boleh kan? Dia sambung. Ustaz kena cerita sikit-sikit baru masuk. Walaupun dalam pegangan yang tersebut, namun masyarakat jahiliyah itu masih lagi mewarisi sakit-baki agama Ibrahim. Masih lagi sakit-baki agama Ibrahim ni Pak. Dia ada lagi. Apa dia? Mereka tidak meninggalkan semua ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dia tak buang semua. Ada mereka tinggal. Ada mereka tinggal. Apa dia? Seperti membesarkan Kaabah. Ada orang kata ya Rabbul Kaabah. Ada pun kata Allat wal Uzza, macam-macam. Apa dia? Ya Rabbul Kaabah. Menunjukkan membesarkan Kaabah. Boleh tak? Memfahamkan ni? Yang tu ada besarkan Kaabah. Bertawaf di sekelilingnya, dia perai Kaabah. Bila mereka tengok Kaabah, mereka takut. Nak cakap gila-gila depan Kaabah, mereka takut. Bertawaf di keliling, mereka kena keliling. Mereka tawaf tak? Keliling di Kaabah. Kedua, melakukan ibadat haji. Ada haji tak? Haji mereka tang situ je. Kita tengok haji mereka. Haji mereka kita tengok. Haji mereka cuma tak ada Arafah. Jadi kita kalau tak ada Arafah, haji kita macam haji mereka jahil ni. Jadi kita jangan. Ada orang tak peduli Arafah. Pasal tu Allah tetapkan Arafah, Al-Hajjul Arafah. Haji penentu adalah Arafah. Tapi mereka ni, mereka tak pasal kami dah duduk di Mekah, nak duduk di Arafah. Pasal apa? Hampa duduk di Arafah. Pasal hampa bukan orang ni. Orang luar tak apa duduk Arafah. Kami terus ke Muzdalifah. Nanti kita tengok cerita kolam ajma'in mereka ni. Bila kita belajar tentang mereka, tolong jangan buat haji perbuatan orang dulu, jahiliyah. Jangan buat haji. Kalau kita tengok orang pergi buat umrah, kita tengok dia punya lari sa'i tu macam dok-dok main. Mak dengan perempuan dengan jantan tak tahu nak nilai apa dia sa'i. Kita baca Umratul Maqbul wa sa'yan mashkur wa zambar maghfur wa tijaratan lan tabur. Kalau kita tahu yang tu, kita seronok. Allahu Akbar kabir. Dengar, kita baca sikit-sikit. Okay? Dia kata kat sini, melakukan ibadat haji, dapat tak? Umrah, mereka buat. Orang dulu buat. Wukuf di Arafah, Muzdalifah, menghadiahkan binatang, mereka buat korban. Boleh ada tak? Semua tu sama, okay? Tetapi banyak perkara-perkara bid'ah yang mereka campur aduk dengan ibadat-ibadat ni. Bid'ah ni berlambak mereka buat dalam perbuatan haji dan umrah. Termasuk orang kita hari ni pun nak pergi haji, dia sendiri tak tahu. Macam nak keluar daripada rumah nak pergi umrah ke haji, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua pagi, jiran kata, awak subuh masuk awal. Subuh apa masuk awal, orang nak pergi Mekah. Kesemua tu benda yang bukan daripada syarak. Dia campur anduk habis. Sampai ke hari ini benda tu jadi. Walaupun kita mengaji sirah, kita belajar sirah, masih lagi dilakukan oleh orang-orang yang pegang kuasa dalam tabung haji. Tu dia dengar live mampu aku. Sampai bila aku tak akan dapat tauliah? Enggak ada.
Orang yang duduk di tabung haji, Allah minta Allah jaga mereka. Nak kata buat sunnah pun tidak, nak kata syafi'i sangat pun tidak. Apa yang berbuat? Apa mengikut selera masyarakat Malaysia. Jadi kita yang di Mutawif ni pun ikut mereka. Sedihlah Mutawif kadang-kadang nak bawa orang pergi haji, menyanyi lagu labbaik Allahumma labbaik labbaik. Kalau Sayyidina Umar ada, dia sepak dan duduk. Tambah-tambah Indonesia dan tiba kata lepas mandi duduk ramai-ramai labbaik Allahumma labbaik. Kalau hantar dia sepak, mampu kan nampak dah. Hancur habis himmah ibadat kita. Haji atau umrah ni jihad. Dia masuk kategori haji umrah ni jihad. Dia tak ada suasana macam nak buat berlagu-lagu, nak bersenandung, nak bagi orang sedih. Bukan sudut tu. Bukan sudut tu. Kita kena faham talbiah asal usul main daripada mana. Nabi angkat suara, muka sahabat berubah wajah. Bila mana masuk di Mekah, semua yang bangsa Quraisy duduk di atas bukit. Dia pilih Nabi. Pasal Nabi main dalam keadaan tutup semua. Dia tutup kedua debau, dia tutup jalan, merendah diri dengan dua kain. Nampak tak? Jalan merendah diri dengan dua kain tu, merendah diri berjalan. Allahu Akbar. Tiba-tiba Umar kata, ya Rasulullah, aku rasa tak puas hati ya Rasulullah. Aku dah masuk menghadap Kaabah daripada perli kita. Mereka ingat kita apa? Kita apa nampak tak? Akhirnya Sayyidina Umar bagi cadangan, kita tunjuk kita punya sikit. Tunjuk kita. Tu yang tarik, nampak tak? Tunjuk tu. Ini perbuatan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar angkat suara, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Panggilan Allah, ya Allah. Subhanallah. Orang Melayu kita kalau talbiah ni Allah malaikat tu kita sepak mampu nampak tak? Pasal tajuk haji atau umrah ni dimasuk dalam bab jihad. Orang perempuan yang pergi sana tu Allah cop dia hangsyat. Apa-apa jadi jihad hang. Aisyah teringin, sahabiah teringin nak pergi jihad. Nabi kata boleh pergi tang situ, boleh jaga ibadat, itu jihad hang. Itu semua jihad, pergerakan kita jihad. Kita tak boleh ding ding ding, itu bukan lagu tu. Tak ada tu. Semua bentuk jihad. Semua bentuk jihad. Imam Ghazali kata apa? Kau semua nada pergerakan kita guna semua ya Allah nak cari keredaan Allah, nak berjihad. Pasal nak lawan syaitan ni. Bukan senang, bukan senang. Nanti kita tengok haji depan ni. Pasal tu kadang-kadang saya ajak jemaah haji, kita ajaklah. Kaabah tu sendiri kita ajak. Bukan nak kempen, adik-beradik macam kempen lah. Asal 22 bulan 12 ni kita nak pergi kan. Kita nak ajak presiden kita pergi. Sepanjang dia tengok macam mana pergerakan haji kita, doa apa semua. Dan kita harap semua orang yang pergi kat sana, ustaz target satu je, dia balik nanti dia istiqamah dengan zikir pagi petang. Dia boleh hafal di mulut dia, hasil dia jumpa Allah kat sana. Pasal tu bila kita start nak tawaf saja, ya Allah Tuhan, bila nak tahu kita baca doa. Kan? Kita baca doa yang kita ni. First kali pusingan yang pertama, ustaz selalu kata, bila pusing yang pertama, bersihkan diri kita dulu. Ulama ajak kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sambil kita baca ada ustaz bagian tertentu ni bacaan ni. Kita kalau kita kata pusingan yang pertama, la haula wala quwata illa billah, kita ambil semua perkataan kalimat yang Allah suka. Muhammad, aku paling suka yang ni, yang tu. Ambil paling Allah suka sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kata semua kalimat-kalimat yang Allah suka. Nampak tak? Kita pusing yang tu je. Sambil yang tu pusing pertama sekali, sambil kita tawaf, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ingat dosa kita dengan Allah. Tuhan, aku dosa banyak. Pusingan yang pertama tu bersih diri dulu. Ampun dosa aku Tuhan, ampun dosa aku Tuhan, ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, lepas tu astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Semua bentuk istighfar. Nampak tak?
Semua bentuk istighfar. Pertama istighfar, ampun dosa. Terlintas di hati, aku dosa banyak ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Pelan-pelan, jangan berebut. Jangan menjadi orang lain nak bagi. Tak perlu berebut, tenang-tenang nak je. Nampak tak, tenang-tenang. Pusingan yang pertama. Bila masuk pusingan kedua, kita berzikir, kita ingat, ya Allah ya Tuhan aku dosa dengan mak aku. Ingat muka mak kita. Pusingan kedua tu bayar muka mak, cik minta maaf mak, cik minta, sambil dia sebut zikir, ya Allah mak, minta maaf mak, minta ampun dengan mak kita. Kita dekat dengan Allah. Ampun ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Pusingan pertama dosa kita, pusingan kedua dosa mak kita. Kita dosa dengan mak kita. Ampun dosa aku dengan mak aku ya Allah. Kemungkinan bahagian hak aku tak ada mak aku tak bagi masa. Aku lebih kepada anak aku daripada mak aku. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Kita anak laki-laki, macam mana pun masa dengan dia tak boleh nak ni. Masa dengan dia, kita tengok mak. Sama-sama kita dekat mak redha mak. Kalau kita pergi dengan mak kita, mak redha cik anak mak. Kalau cik salah silap, minta maaf mak, jangan terasa dengan cik mak. Selesaikan depan dalam Kaabah. Pusingan yang kedua tu, kita merayu, ya Allah ampun dosa mak aku, ampun dosa mak. Lah kita terbayang yang ketiga, muka bapa kita. Ampun dosa ya Allah bapa aku ya Allah. Ampun dosa bapa aku ya Allah. Lepas tu kita terbayang pula yang seterusnya, anak-anak. Tuhan, aku ada anak-anak kecil lagi. Kau jaga dia, pelihara dia Allah. Aku tagih anak-anak ni ya Allah nak jadi tentera-tentera Allah bila apa. Ampun dosa anak-anak aku, ampun dosa anak-anak aku, ampun dosa anak-anak aku. Lepas tu kita terlintas pada ampun dosa isteri aku. Ampun dosa isteri aku ya Allah, ampun dosa isteri aku. Lepas tu kita kata apa lagi? Pusingan yang seterusnya, ampun dosa ya Allah abang aku, adik aku. Kita ada kan? Abang, adik, beradik kita, ampun dosa. Kita yang terdekat dulu. Adik, beradik kita terdekat semua. Nampak tak? Last sekali kita kata apa? Ya Allah, ampunlah dosa ya Allah. Ada orang kita nak pergi Mekah, dia kata sampai salam ni macam-macam kan. Ampunlah dosa ya Allah. Orang-orang yang bermak, yang kadang-kadang doa hantar mesej kita, ampun dosa mereka ya Allah, ampun dosa mereka. Last sekali pusingan yang ketujuh, Tuhan, bila aku balik daripada Mekah ke Madinah, bagilah aku ada istiqamah. Bagi aku ada istiqamah ya Allah, untuk jaga agamamu ya Allah. Aku balik pada Mekah ya Allah, aku nak jadi yang terbaik ya Allah. Bagilah sifat sahabat yang tinggi untuk aku ya Allah. Bagilah kekuatan untuk aku ya Allah. Last sekali kita minta, kita ada istiqamah. Selesai dulu. Dah habis semua, kita selesai apa lama. Kita kalau boleh cari mak, tempat yang paling mustajab sekali. Sudah tentu kita nak pergi Hajar Aswad, tapi perempuan tak digalakkan. Sangat-sangat tak digalakkan. Kalau dia bagi ruang tak apa, tapi nak pergi macam tu, maka Nabi kata, ya Allah, ini perempuan yang paling tak guna sekali. Kalau dia boleh tempur dengan laki-laki nak pergi, paling tak bagus sekali. Paling tak bagus. Orang perempuan boleh bertempur macam tu, paling tak guna sekali. Jangan. Dan Aisyah sendiri tengok perbuatan perempuan, dia kata inilah orang yang paling tak bagus sekali. Jangan. Orang perempuan jauh sikit pun tak apa, tak perlu nak dekat. Jauh sikit jaga. Tapi kalau ada ruang, dah habis dah semua tu, di tempat yang paling mustajab apa dia? Multazam kan? Kita pergi kalau dapat ni, adik-beradik kumpul, pegang sikit tempat yang paling mustajab sekali. Kata kat Allah sikit tak apa. Ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, aku nak jadi sikit, jadilah. Kita bagi orang lain, jangan kita aja. Bagi adik-beradik kita, mak pegang mak minta mak pegang tu mak kami minta mak kuat, mak redha anak-anak mak sabar dengan anak-anak mak. Kita pergi anak beranak seronok pegang mak kita. Kita pegang mak sentuh mak ramai-ramai. Kita pegang di tempat yang paling mustajab. Selesai dah semua tu. Dah selesai semua tu. Kalau boleh pergi minum air Zam-Zam. Sebelum air Zam-Zam, kata Abdullah bin Abbas kata apa? Nabi ambil air Zam-Zam buatan kepala. Sebelum nak minum, Bismillah ala barakatillah. Ya Allah, dengan Allah, berkatilah ya Allah, buat Zam-Zam. Kita buat. Pasal Nabi kata, khuzu anni manasikakum. Ambil haji daripada perbuatan aku. Semua tu dah ada. Ambil buku Saudi kecil tu ada, dia tunjuk. Duk pergi berkali-kali tapi merapu. Nampak tak?
Ambil air Zam-Zam, berbuh bismillah, berdiri kalau boleh. Ada pendapat kita duduk tak apalah, tapi kalau ikut hadis, Nabi berdiri menghadap depan Kaabah. Ma'u Zam-Zam ma syuribalak. Minum Zam-Zam berdiri niat, Ma'u Zam-Zam ma syuribalak. Bila minum teringat niat di hati, ya Allah, aku nak jadi orang soleh, aku nak jadi orang baik, aku nak kawal ya Allah kejahatan aku ya Allah, bagilah kekuatan untuk aku ya Allah. Minta dengan Tuhan, Tuhan kalau benar ni baik, kekalkan aku, jahat pisahkanlah hidup aku semua. Benar tak elok, kita minta naik Zam-Zam, minta dengan Allah Ta'ala. Ma'u Zam-Zam ma syuribalak. Usah duk kang batuk, ya Allah hilang batuk. Hari ketiga batuk pun tak ada dah, batuk tak ada dah, alhamdulillah. Tengok dahsyat Zam-Zam. Lepas dah habis minum Zam-Zam, mai duduk depan Kaabah sebelum kita nak buat sa'i. Berimpun adik kami ustaz, dia bawa guru ustaz ngadu, kita minta ampun ya Tuhan, masing-masing kami peluk di kalangan kami. Ya Allah, taqabbalallah, Allah terima apa nama kita punya umrah kita, Allah terima umrah kita. Mai berdiri balik depan Kaabah, mai berdiri balik, ya Allah angkat tangan berdoa. Ya Allah, masing-masing berdoa, tengok Kaabah. Nabi suruh tengok Kaabah. Setiap kali hang tengok Kaabah, jiwa tenang. Setiap kali tengok, jiwa tenang. Dia gugurkan banyak benda tak senonoh. Allahu Akbar. Kita tahu himpunan kerahmatan banyak depan Kaabah. Dah selesai tu, baru pergi sa'i. Allahu Akbar. Baru pergi sa'i buat. Dah selesai semua, alhamdulillah. Paling kita fokus sekali ialah Kaabah. Paling kita fokus semua Nabi dan Rasul main di rumah Allah Ta'ala. Di mana? Di Baitullah. Sangat-sangat kena jaga. Di Kaabah kita kena ada wudu. Sifat dia macam semayang Kaabah. Yang lain tak ada pun tak apa, sa'i tak payah. Jangan buat naya Mutawi kata kena ambil wuduk, mampus 3 sekumut. Dia ambil wuduk tempat Zam-Zam tu, lecah habis semua. Nampak ni Mutawi nama dia kata ni semua kita duk tengok benda tu. Tapi bila kita sampai haji dan umrah, mulut kita tutup. Nak buat apa, hang buat, bebas. Kita start nyanyi lagu Rahimah Rahim, bebas. Nak buat apa, hang buat. Masa tu kita tak ada masa nak tegur dia, pasal dia datang dengan package ilmu, terpulang. Nak buat macam mana, nak pulang. Nampak tak? Ingat, haji dan umrah kita buat ni, Allah bayar balik tenaga kita, duit ringgit kita, Allah bayar balik. Allahu Akbar kabir. Satu benda orang nak pergi haji atau umrah, Allah kita sokong, Allah bayar balik, subhanallah. Allah ganti balik, subhanallah. Nampak tak? Mari kita tengok di sini. Nak tengok perbuatan gila-gila depan ni. Tetapi dia kata banyak perkara-perkara bid'ah yang mereka campur aduk dalam ibadat. Ibadat haji atau umrah ni banyak adat lebih daripada ibadat. Dulu sampai ke sekarang kita tak boleh buat apa. Pasal tu nak kena mengaji, kita pisahkan ni adat ni ibadat. Antara bid'ah ialah orang-orang Quraisy dulu mengatakan bahawa kami adalah anak cucu Adam. Quraisy kata kami ni zuriat. Kalau kita tengok, kami ni keturunan anak cucu Nabi Allah Ibrahim. Anak Ibrahim kami ni, keturunan kami Ibrahim. Dan penghuni tanah Arab, semua duduk tanah Arab ni semua kami daripada anak cucu Nabi Allah Ibrahim. Pasal Nabi Allah Ibrahim yang buat Kaabah, dia jaga, kamilah yang kena jaga Kaabah. Orang lain tak boleh. Orang lain tak boleh, nampak tak? Ini gila mereka. Serta menguasai Kaabah. Dan kami yang meneroka Kaabah, kami yang buat bentuk Kaabah ni semua. Kami penat-penat buat. Keturunan kami yang buat. Orang Arab lain dia kata tidak mempunyai hak. Orang lain tak ada hak langsung nak berkuasa ni. Tak ada hak, nampak? Tak ada hak. Dan kedudukan seperti kami, siapa pun tak dapat special. Kami kan pegang. Ini sifat jahiliah. Kaabah milik siapa? Orang mukmin. Kaabah milik siapa? Bukan pilih orang tentu, bukan rumah tertentu. Macam kadang-kadang orang Saudi perasan, dia dah ingat itu hak dia. Sama panggil tak? Sama tak? Sama. Bila dia masuk, semua orang kena bagi laluan. Oh, semua kena jaga. Pasal apa? Yang nak masuk tu, nak sebut susah. Makan susah. Nampak tak? Allahu Akbar kabira, ya Allah Tuhan. Mereka dia kata ya Allah Tuhan. Mereka menamakan diri mereka dengan nama Al-Hams atau Hims. Nama gelaran mereka. Mereka ni kami semua daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Sampai kali ini mereka mengaku diri mereka, kami kena jaga Kaabah, orang lain tak perlu jaga Kaabah.
Okey, ini Quraisy. Quraisy dia kata bangsa kami jaga Kaabah. Kata mereka lagi, kami tidak patut, dia kata, dan kami tidak patut keluar daripada tanah haram untuk pergi ke tanah halal. Bumi kami sini, kami duduk sini, kami tak boleh keluar pada kawasan tu. Kami tak boleh keluar kawasan tu. Pasal tu kerajaan dia cerdik, kerajaan dia tak nak bagi orang rakyat dia lari keluar. Kan rakyat dia nanti lari. Bila main musim panas, semua pergi di mana? Pergi di Thailand, pergi mana? Pergi di Eropah. Dia pernah tengok konsert-konsert. Dia pernah tengok suasana tu. Dia kena lari di luar. So kerajaan bijak dia kata, aku tak bagi hampa lari. Aku tak bagi hampa lari. Aku panggil penyanyi tu mai, so hampa tak boleh lari lagi dah. Bijak tak? Kerajaan yang bijak. Pasal dia kata bila cuti, hampa semua duk lari di luar. Kan? Aku duk tengok semua tiket semua duk pergi ke London, mana-mana hampa pergi. Hampa. Jadi aku nak bagi ekonomi aku elok. Aku panggil semua orang mai. Siapa lagi? Michael Jackson. Idat kan. Aku panggil semua mai. Jadi senang aku tak bazir. Cerdiklah kerajaan. Itu dia. Daripada la haula wala quwwata illa billah. Pasal dia kata apa? Kami bangsa kami tak boleh pergi keluar. Kami nak apa-apa semua duduk di kawasan haram. Tu dia. Kata mereka lagi Quraisy, kami tidak patut keluar daripada tanah haram untuk pergi ke tanah halal. Tak boleh. Kami orang mulia, kami duduk di sini. Perasa nak mampu. Oleh kerana itu mereka tidak berwukuf. Maka dia kata, bila main musim haji, wukuf bukan hak kami. Wukuf untuk orang luar. Dia gila dah. Pertama gila, dia mengaku Mekah hak mereka. Satu. Boleh? Itu perbuatan yang Tuan Kitab ni kata. Yang kedua, pasal tu Tuan Kitab ni dia angkat martabat bagus. Dia berani tulis terutamanya cerita baik Mekah dan Madinah. Sejarah Mekah dan Madinah berani ditulis. Kita bangga, dan setengah ulama di Saudi takut nak cerita tentang Mekah. Apa nak jadi? Tentang apa namanya pada. Takut, okey? Oleh kerana itu mereka tidak wukuf. Dia kata bila kami duduk di Mekah, kami tak perlu wukuf. Kami tak perlu wukuf. Daripada rumah kami terus pergi di Muzdalifah. Kami tak perlu lagi duduk di Arafah. Tapi Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Nak pergi tentu haji kamu mesti Arafah. Okey? Ni gila mereka. Dia kata oleh kerana itu mereka tidak berwukuf di Arafah. Dan tidak dia kata bertolak di Arafah. Maksud ifadu maksudnya summa ifadu. Dia pun tak perlu. Lalu dan Quran ayat turun. Muhammad, bangsa hang buat haji terus ke Muzdalifah. Terus ayat Quran turun. Aku nak daripada Arafah bergerak ke Muzdalifah. Quran turun. Akan tetapi mereka bertolak, berifadah. Berifadah maksud bertolak daripada mana? Daripada Arafah ke Muzdalifah. Kepada mereka ayat tu turun. Ayat tu turun, Allah kata summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan Allah kata summa, kemudian aku Tuhan, aku nak apa betul yang apa ni gila. Nampak tak perasaan terhege-hege mengatakan kami orang Arab, tanah-tanah kami, hampa saja pergi Muzdalifah, itu banyak bodoh. Nampak tak? Maka Allah kata bodoh. Summa, Allah tak kata macam tu, saya nak bagi tahu. Summa afidu. Nak cerita-cerita ni, Allah tegur kebodohan, kejahilan mereka. Nampak tak? Dahsyat tak? Dahsyat dia pernah tolak satu syariat. Sedangkan bapa kita Adam dan Hawa. Nampak tak? Pertemuan dia kata Arafah, bertemunya Adam dan Hawa. Itu tempat dia. Orang Melayu pula kata Adam dan Hawa jumpa di bukit mana? Jabal Rahmah. Itu wala ram. Bismillah. Cubalah ya Allah bawa orang ni kenal betul-betul apa dia agama. Kalau boleh cakap tentang Arafah ni Allah Tuhan, seronok tau. Cakap berkenaan dengan apa nama pada mahsyar, inilah keluasan.
Arafah ni kita, ya Allah, Tuhan Allah bagi duk cerita macam mana Adam cinta dengan apa nama Hawa. Orang laki-laki ni dapat perempuan memang tak boleh nak dipisahkan. Fitrah dia dah. Adam sendiri, bapa kita, berpisah dengan Hawa je, pening kepala dah. Jumpa Allahu Akbar kabir. Tu kata Arafah. Baik, yang tu nanti bila Musim Haji Ustaz seronok cakap bab tu. Ni nak cakap tentang ni je. Apa gila dia pun tak ada Arafah. Boleh faham kan? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, dia kata summa afidu min haisu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Selain daripada itu, hendaklah kamu bertolak. Aku mau hampa bertolak bukan daripada rumah ke Muzdalifah. Hampa kena bertolak daripada mana? Daripada Arafah. Dengan arti kata berimpun di Arafah dulu, baru bertolak di Muzdalifah. Dan banyak istighfar. Tengok, sepanjang duduk di sana apa dia? Istighfar. Pasal tu Nabi SAW, Nabi dengar ayat ni, Nabi suka sebut apa dah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sepanjang kita buat haji dan umrah, paling Allah suka sekali kalimat apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau boleh belah pagi tu, bila pagi kita lepas sembahyang subuh, kita duduk, kita selesai tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Try the best. Duduk kat sana, tempat yang paling mulia sekalipun, you tak boleh bawa dia. Apa you nak buat? You waste your time, you waste your money, everything. I don't know how to say it. You know, I try to speak in English in next time, okay? Nampak dah? Jadi kita tengok, tak tahulah ya Allah ya Tuhan. Kadang-kadang yalah, kita kadang-kadang satu benda yang kita tahu jelas benda tu, kita ya Allah, apa hang buat nak? Apa hang buat nak? Nampak tak? Kita tak akan rasa kemanisan selepas kita balik daripada haji atau umrah. Kadang-kadang kita renung, kita takut, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah aku hamba, aku lemah lagi. Ada benda yang uji aku masih aku tak kuat. Aku perlu bantuan hang. Kalau hang tak tolong, tak bantu aku, siapa lagi nak tolong bantu? Kena merayu, duduk di sana jenis rayuan. Ambil masa kalau boleh, ya Allah, pandang Kaabah. Rugi tau kita duduk kat sana satu hari tak pandang Kaabah. You nama duduk kadang-kadang 5 hari, 6 hari, tapi sehari 2 je masuk kan. Rugi tak? Rugi. Cari peluang je. I tak dapat. I turun-turun pasal you turun ke bawah. Allahu Akbar, Allah, baru hang turun. Dapatlah belakang-belakang. Nampak tak? Kalau macam tu lah, I dapat, I punya hotel, you know, 500. Orang Melayu dulu dan sekarang, dulu kalau kita pergi PK haji, kadang 500 meter kan, jauh ke belakang-belakang. Lah ni baru kita dapat keliling. Lah ni kalau pergi PK, I nak PK dekat tak? Hotel mana tak? Kalau kita tahu, kalau ada Siti Hajar, dia hempuk mampus. Dia kata, tahu tak aku nak jadi tetamu tu macam mana? Kaki aku luka tak sa'i ni. Hang duduk yang bagus dengan aircon. Itu pun, hotel I dekat dah. I nak, kan? Nak sofa, nak dekat, nak turun, nak yang tu ni. Apa hang nak susah? Sedangkan semua orang tahu. Ambil wuduk, sebelum nak semayang lagi turun. Setiap turun nak pergi semayang tu, gugurnya dosa kita tak terhingga. Malu kepada Ummu Maktum, dia buta, betul tak? Dia buta tak? Mata buta Abdullah. Mata dia buta, Ummu Maktum mata dia buta. Dia mai daripada kawasan Sahara, batu-batu, kebun, baru sampai masjid Nabi. Tu dia. Gelap-gelemak dia mai. Sampai dia mintakan, ya Rasulullah, ada rukhsah tak? Tak ada siapa nak usung aku boleh sampai ke rumah. Nabi selagi mana hang dengar kena mai. Masuk masjid, dia ada. Dia buta. Biu buta. Dia buta. Tapi tu dia. Kita celek. Allah, baru kita nak turun ambil ni. Allah, baru kita turun. Tiba-tiba nak dapat tengok Mekah. Nak cari tempat pula yang depan sekali. Kita kata hotel depan. Hotel depan sekali pun hang duduk sepanah. Depan hotel hang duduk. Kadang-kadang dia turun. Tang situ dia semayang. La ilaha illallah. Tuhan kata, apa aku nak bagi kat hang lagi? Kita tak tahu nak menghargai. Apa kita nak cerita jemaah haji kita?
Semua fikir macam tu. I nak dekat, I nak kalau boleh I punya cermin nampak Kaabah. Alamak, ini semua apa? Yo ya Allah, tak tahu nak buat apa dah. Tak tahu dah hari ni ya Allah kita bimbang sama. Pasal tu kita pun tak mau pergi kerak-kerak ala-ala kadar rindu betul tepi. Tak mau jadi sampai kita jadi Kaabah dengan kita jadi biasa. Duk pergi selalu sampai jadi macam tengok orang Arab, penipu, pembohong depan Kaabah. Wallahi Allah penipu macam tu. Semua hotel penipu. Dia tengok saja ada orang boleh bagi package yang duit banyak, dia tolak kita waktu tu. Sampai-sampai tak ada bila. Tak ada kita tak ada mampu. Dia boleh buat Jerman macam mana Abu Lahab, Abu Jahal masih lagi ada di Mekah dan Kaabah. Penipu ni duduk di mulut orang Arab. Wallah kita tengok, hai sabarlah, ada penipu nak pada. Yang kita mutawif pun kadang-kadang dosa. Yang orang buat tak travel terpaksa kena sumbat dengan Tok Arab. Dia terlibat dengan rasuah demi nak bawa jemaah haji, terlibat dengan rasuah. Oi, orang yang buat haji umrah ni cabaran banyak-banyak. Pasal tu setengah orang nak jaga iman, tak maulah ustaz, buat haji umrah ni saya tak mau buat. Package ni semua kacau iman saja. Saya nampak duit, saya nak berjawab depan Allah. Pahala dia 100,000, dosa 100,000. Yang tu saya pikat, saya tak mahu. Semua orang terlibat. Kadang-kadang kita tengok lah ni kapal terbang. Kapal terbang, nama kapal terbang Saudi. Orang manager dalam kapal terbang Saudi itu adalah orang Iran. Orang Iran. Saudi sunnah. Tapi pengurusan Saudi bagi pada Iran. Syiah pegang. Bila tengok Syiah, dia tengok kita. Elok-elok last minute. Satu. Dia penat. Satu seat kita RM50 tambah kalau mau cepat. Jadi package bagi. Setiap orang dia kena bagi rasuah 40 orang. Dia kata, kalau kita tanya, ni darurat pada hotaha. Dalam masalah ibadat haji, sekupang pun hang tak boleh bagi. Dalam masalah ibadat, no, tidak ada tolak ansur. Mana ada package travel yang betul-betul kita kata ada nilai ketakwaan tinggi. Pasal tu nilai ustaz, kadang-kadang ustazah dia tak mau buat kerja ni, terlibat dalam kerja ni, mau tak mau terlibat, kadang kotor najisnya kerja ni, sangat kotor. Kita tak boleh tipu diri kita, tak boleh tipu. Kita kata ni main musim, nak tengok dalam ni musim apa, musim cuti sekolah, dia punya demah kita, dia penat. Semua kapal terbang naik harga 1,000 lebih, mampu daripada 7,000 jadi 8-9 semua tu dia. Nak buat apa? Ustaz pun terkejut. Last minute kena penat, semua kata ustaz dah lari bajet. Tak apalah buat macam mana. Tapi ustaz tak mau terlibat dalam masalah nak tambah duit yang tu yang ni, itu bukan kerja aku. Pasal nama aku kata jejas. Pasal tu setiap orang yang pergi haji dengan ustaz, sekupang pun ustaz tak ambil duit apa. Ustaz tak ambil bahagian apa. Bila ustaz orang yang mutawih ni bawa, setiap orang dia bagi 250 ustaz dapat. Kalau 40 orang berapa aku dapat? Lain lagi, semua tu kita tak mau. Biar penat kita bawa orang untuk takwah Kaabah. Setiap orang yang buat amal ibadat kita, berlipat kali ganda kita dapat pahala. Yang tu yang kita harap daripada nak dapat ganjaran dunia. Allah, kerja haji seronok. Dalam masa yang sama niat kita akan berubah. Pasal apa? Sekali bawa orang, terbaik nak mampu. Kalau 6 bulan sudah beli satu rumah. Satu rumah beli bocor. Rumah bocor Abu Lahab semua tadi. Nampak dah? Allahu Akbar kabir. Pikat kena panjang. Carilah iman. Kita cari keredaan Allah Ta'ala. Memang susah. Kita duduk di akhir zaman ni, memang kita susah. Ustaz pandai bercakap, dan masa sama, ya Allah, Ustaz hampa doakan Ustaz, jangan terlibat dengan benda-benda macam tu. Ustaz tak berminat. Tak minat langsung, walaupun orang tawar ke Ustaz. Ni kalau pendengar Allah, dia orang marah. Tawar ke Ustaz? Ada orang tawar. Ustaz berminat. Ustaz pergi je Ustaz. Pergi je kan ni. Nampak tak? Nak depan kata Ustaz kan duduk. Jalan Ustaz dah dapat duduk, syukur dah. Ustaz dah pernah duduk first class, business class dia bagi. Keselesaan semua dalam kapal terbang, alhamdulillah, syukurlah. Tuhan tak mahu dah. Kita pernah duduk di bilik-bilik yang ni, makan kita sebelum kita nak terbang, kita duduk bilik asing orang lain. Pasal Ustaz pun tak tahu. Muhammad Abdullah please, nak mampu
Rupanya ada bilik khas kita masuk, kita makan dulu sebelum kita terbang. Dati mani'am macam tu. Kita duduk tu dulu. Ya ilaha illallah. Kita dah sudah. Sudahlah ya Allah. Kesemuanya kita hambat nikmat itu semua tak ke mana pun. Fatamatta'una illa qalilan. Semua. Nampak tak? Ni kita mengaji bab haji ni. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Pasal tu Nabi kita bersusah payah sebut haji atau umrah. Tolong ingat Nabi. Ingat saja pada Kaabah saja ayat mata Nabi. Dia nak tengok Kaabah, kita dah baca je. Nak tengok Kaabah. Bila nak berpusing saja Kaabah dengan siapa dia? Dengan Ummu Salamah, tak berpeluang ya Allah. Abu Lahab ikut dia. Cukup dia tolak Nabi. Dia tolak Nabi ya Allah Tuhan. Dia tolak Nabi. Pasal tu ada orang yang ada kelebihan lebih daripada 7, buatlah. Dia tolak Nabi kita Muhammad SAW. Pasal tu Nabi suruh pandang Kaabah. Nabi berdoa, ya Allah janganlah orang datang Kaabah macam suasana aku. Kan? Pada kesusahan Nabi dah susah. Sekali Nabi pi, ya Allah, dengan perut unta bubuh. Sekali macam-macam bubuh, pasang, baling, tendang, maki, betul? Maki Hamud. Ini anak yatim, orang bodoh, tak boleh baca, teringin nak jadi Rasulullah ala kunut. Dia tukang syair. Apa dia tak kata depan Kaabah? Hari ini kita pusing depan Kaabah. Siapa kata apa? Siapa kata apa kat kita hari ini? Pasal tu ya Allah Tuhan, Nabi kita punya sungguh-sungguh nak ada depan Kaabah. Ambillah masa sikit, berimpun anak pinak tengok Kaabah. Mak, kita sama-sama doa mak. Kita doa sama-sama biar arwah. Kita kata kita sikit-sikit pakai duit arwah. Arwah tinggal sikit, duit dia kita datang mengadu ke Allah. Rezeki datang, rezeki Allah bagi kepada bapa kita sama-sama bawa rezeki itu jumpa dengan Allah. Ya Allah, berkatilah rezeki yang dia tinggal ni, kami datang di sini Allah. Berkatilah hidup kami semua ya Allah. Jangan jadikan rezeki yang dia tabung atau dia bagi pada kami jadi tak elok. Rapatlah hubungan kami, silaturahim kami, jadikanlah hati kami satu ya Allah. Tolong ya Allah, dengan harta jangan pecahkan kami ya Allah. Minta mengadu depan Kaabah. Mengadu depan Kaabah itu tempat yang paling baik sekali. Nampak tak? Kita sambung. Nampak tak? Maka Allah Ta'ala kata apa? Allah sambung. Boleh sambung lagi ke? Boleh kan? Cerita Kaabah ni panjang. Ustaz lah pula jenis apa mengaji bagi ke Ustaz bab sirah. Allah aku apa lagi? Dia pelebar mampu. Nampak tak? Maka mereka mengatakan, orang Hams ataupun orang yang duduk di Mekkatul Mukarramah, dia bangga diri dia. Kami orang special, pakaian kami special, maka semua mereka special. Okey, orang lain tak sama dengan mereka. Tidak patut dia kata menutup keju. Maksud dia keju ni maksud dia tak boleh, dia beku. Pantang pada beku ni, keju ni nak masuk di kawasan tu mesti keju kami ni mesti beku, tak boleh cair. Kalau nak buat apa nama, dia kata mencairkan minyak sapi ketika sedang dalam ihram. Dalam keadaan ihram, hang tak boleh makan jenis macam apa? Apa nak kata lah? Yang keju mesti beku. Ini gila punya kaedah. Nampak tak? Ini ihram gila. Ini namanya ihram gila. Dalam keadaan ihram, hang tak boleh makan keju yang jenis apa? Sayang. Kita apa pun telanlah kamu sebelum kamu ditelankan. Boleh? Ni gila-gila depan, nampak tak? Yang mereka tidak boleh masuk rumah diperbuat daripada bulu. Rumah daripada kita kata ni, kalau dia sepanjang pakai kain ihram, dia tak boleh masuk macam rumah yang buat daripada binatang ke, ada bulu-bulu ke, macam kemah-kemah. Dulu kemah-kemah pada bukan hotel-hotel macam ni. Maka mereka tak boleh duduk di rumah macam tu. Bila pakai kain ihram, tak boleh menetap di kawasan macam tu. Tak boleh masuk di rumah macam tu. Apa lagi mereka kata? Tidak boleh berteduh melainkan dalam rumah. Mereka tak boleh duduk bawah pokok ke, bawah kedai-kedai ke, tempat berlindung tak boleh. Pakai kain ihram tak boleh. Pasal tu ada orang yang gila-gila kata, Ustaz, nak bawa payung tak boleh. Atas kepala hang saja tak boleh letak sesuatu. Nampak tak? Cuma kalau nak bawa payung boleh tak? Boleh. Setengah ulama yang agak-agak tasawuf ni, Ustaz, bumi tu bumi berkat. Biar kita direct dengan aras Allah. Panas pun tak apa. Itu yang terbaik. Ustaz suka orang pergi sana. Kalau dia boleh tahan panas, dia tak payah payung. Terbaik sekali.
Macam kita kebumikan mayat. Sampai ulama dah jangan ada apa-apa di antara mayat dengan ni. Tapi kita di Malaysia bila ada mayat, kita ada apa nama kemah bergerak. Dia gerak. Tak mana-mana mayat dia bergerak. Kemah bergerak. Dulu tak nak gerak, dia bergerak pula. Macam-macam orang Melayu ni punya pandai dan bodoh, nampak tak? Dia campur kan. Nampak macam pandai, hakikatnya bodoh. Nampak pandai, pandai nak depa nak bodoh. Nampak tak? Mayat kalau boleh kita baca straight terus. Semua bumi pasal tu orang Arab kat kita, dia kata ini pasal apa ada. Seluruh bumi Arab mana-mana pun kita tengok dunia tak pernah buat macam kita. Jadi kita rasa bangga kita melahirkan banyak ulama. Mana ada dunia yang banyak mufti macam kita. Saudi pun satu mufti, Iraq satu mufti macam besar, Libya satu mufti. Kita kecil macam ni belah mufti tu. Ada faham? Berbelah mufti. Alah, dalam belah mufti tu pun ada lagi kemah bergerak. Minum ayah ustaz, minum bismillah. Apalah punya nasib kita, nampak tak? Aduh, ya Allah boleh mampu macam-macam benda. Allah, la ilaha illallah. Sebab tu kalau boleh orang pergi haji atau umrah ni, kalau boleh tahan panas, biar ya Allah matahari direct dengan aku, disaksikan. Kita semua orang saksi kita. Jangan lindung kalau boleh. Tapi kalau dia tak tahan, tak apa. Tak apa. Yang dia kata lindung kat sini ni, orang dulu kalau buat haji pakai kain ihram, hang duduk bawah pokok apa pun tak boleh. Ni dia tidak. Ni gila tak? Ni nama dia gila. Gila nampak tak? Jadi ada orang yang gila-gila dia pegang fahaman gila dia. Jadi double gila, kan? Tidak, dia kata boleh berteduh, dia kata, melainkan dalam rumah yang dibuat daripada kulit. Selain dia kata mereka yang masih dalam keadaan ihram. Mereka mengatakan, dia kata orang daripada tanah halal. Okey, dengar sini, kita macam duduk di tanah ni kan, dia luar daripada Mekah nak masuk tanah halal. Dia kata tidak patut makan makanan yang dibawa daripada tanah halal ke tanah haram. Tak boleh. Macam kita nak bawa sarding dari mana? Daripada Pulau Pinang dengan sarding. Nak mampu tak boleh, nampak tak? Kita pakai kain ihram, semua kena lempak keluar, masuk pun tak boleh. Tak boleh bawa makanan masuk kawasan tu. Ini cara orang dulu. Ni bid'ah tak? Semua ni qaul ajma'in. Termasuk orang kita pun. Ni kalau kita duduk kawasan haram, tak boleh keluar, entah benda-benda dia semua tak boleh. Ni semua fahaman gila dulu dia bawa. Ada tak orang tua-tua kita? Ada orang dulu-dulu. Ni kita masuk kawasan haram ni tak boleh tau. Kalau boleh baju kita pakai tu semua kena lempak tinggal di sini. Tak boleh bawa balik, haram tu. Aduh, ya Allah, manalah mami oi. Pasal apa mami pakai mask tak mau buang sang situ? Tak baju saja buang, ambil yang gelang mami pakai. Mami buang tu mami, nampak tak? Alamak, nampak tak? Bila kita masuk kawasan tu, kita ada ni semua. Ni semua fahaman gila. Maksudnya makanan daripada luar tak boleh masuk, dan makanan daripada dalam dulu tak boleh keluar. Semua dalam tu je. Ini fahaman dulu. Fahaman dulu. Dan fahaman ni kadang terbawa-bawa. Orang kita pun ada. Dia nanti ada macam-macam jenis, nanti ada, nampak tak? Allah mintalah daripada dengar kuliah-kuliah macam ni, ubah lagi lah. Apa nak pergi sud dosa ada Mekah, panggil apa tak habis lagi. Ni apa punya tarkawala, tahu nak pergi terketak-ketak nak pergi, nampak tak? Orang dia kata daripada tanah halal, dia kata tidak patut makan makanan yang dibawa daripada tanah halal, daripada tanah haram, jika tujuan mereka datang ialah untuk menunaikan haji atau buat haji dan umrah. Tak boleh. Boleh faham maksudnya kan? Tak boleh bawa makanan kita masuk kawasan tu, nak keluar pun tak boleh. Nampak? Nanti dia bagi tahu. Setengah ulama kata baju-baju dia pun kena lempak. Itu semua bodoh punya kerja. Padahal itu semua tak betul punya cara tu. Ni semua pemain yang salah. Mereka menyuruh orang-orang daripada tanah halal yang baru pertama kali hendak dia kata melakukan tawaf, supaya hanya memakai pakaian yang bentuk orang hamis. Orang dulu dia pakai. Ada orang Arab dia pakai untuk buat tawaf. Okey, buat tawaf. Tapi sebaik-baik orang dulu punya tawaf, dia kata pasal nak menghadap Allah Ta'ala, kena bersih. Kena bersih. Macam mana kita main kat dunia, kan telanjang bogeh. Macam tu tawaf yang paling baik sekali. Telanjang Pasal tu ada kadang-kadang orang India ni, bila dia niat, dia nanti berjalan. Orang lelaki-lelaki ni berjalan telanjang. Perempuan sudah tentu nak tengok. Hampa dah. Dia berjalan nak betul-betul tengok dah. Apa-apa pun tak tahu. Hampuilah aku.
Pada ni tabiat ni ada lagi kat depan lagi. Kalau orang martabat yang tinggi nak beribadat dengan Allah Ta'ala, tak boleh ada satu kain pun atas badan dia. Martabat yang paling tinggi sekali yang jenis sufi, bukan sufi, yang jenis India martabat tinggi ni, rom manasiba, rom satu tahap, semua mula-mula dia pakai selendang keluar, lepas tu dia nampak pusat, lama-lama tak Allahu Akbar kabir. Allah ni apa ni punya ni tu. Dia kata apa kat sini, jika mereka tidak, dia kata, mendapati pakaian itu, kalau pakaian yang sepatutnya dipakai oleh orang Arab dipakai, maka orang laki-laki hendaklah bertawaf dalam keadaan bertelanjang, sementara orang laki-laki afdalnya telanjang. Tapi Nabi bila dia tengok dia tawaf, Allah bagi Nabi mengantuk, tidak, Nabi tak tengok aurat orang. Dulu tawaf semua telanjang. Nampak tak? Tawaf kena telanjang, bersihkan diri pada Allah Ta'ala. Ni apa punya fashion, apa nasib baik agama main kan, selamat banyak benda gila-gila. Sementara orang perempuan pula tanggal semua pakai dayung. Laki-laki kena telanjang semua, orang perempuan semua telanjang, kecuali dia tutup tempat tertentu, sikit dia tutup. Dia tutup ada pusing. Ni apa ni? Allahu Akbar. Ni betul nak ni? Ni nak cerita orang dulu. Apa hanggut sudah. Betul. Nampak? Ni betul. Sementara dia kata orang perempuan menanggalkan semua pakaiannya kecuali pakaian jarang, maksud pakaian dalam. Pakaian dalam yang dipakai dalam rumah dia. Maksud dia susah nak sebut, faham kan? Kan orang perempuan pakai ni macam ni. Apa punya nak sebut. Kemudian dia kata barulah bertawaf. Dia kata sambil berkata. Lepas tu tawaf. Sambil tawaf kita kata hari ini kelihatanlah, dia kata, sebahagian atau semuanya. Bila tawaf kita nampak, baru nampak semua, ya Allah. Hang tengok aku, rupanya hang macam ni, aku macam ni. Hang tengok aku, tengok hang tu dia. Baru nampak hang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada apa yang kelihatan tiadalah, dia kata aku, dia kata menghalalkannya. Dia pakai tawaf, dia pakai tu. Tentang hal itu, maka bila mai panggil macam tu, Allah turunkan ayat Quran. Ayat Quran ni nanti Ustaz sambung, boleh tak? Maka Allah Ta'ala perbetulkan dia. Allah kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, bila hampa nak pergi tempat ibadat, tak nak pergi rumah Allah, pakailah cantik-cantik, elok-elok. Janganlah pakai t-shirt berlemuh masam nak mampu bodoh. Pakailah baju yang elok nak pergi rumah Tuhan. Tuhan betul. Jangan jadi macam orang jahiliah dulu, telanjang, tak tutup aurat, tak senonoh. Pakailah elok-elok. Kalau boleh pakai seluar, bahagialah. Pasal tu Ustaz hormat di Syawal, ataupun kita pergi Lahore, depa tengok kita pakai seluar jim ketat je, halau terus keluar. Allah haram. Depa tak nampak langsung orang pakai seluar, kecuali seluar dia tengok mesti kata luah. Ustaz ditarbiah di Pakistan. Sampai ke hari ni Ustaz Istiqamah, terima kasih Syekh Farouk, untuk guru sana dia ajar, dia kata wallahi, tengok macam mana dia kata Abu Bakar, cara dia pakai dulu dengan dia kenal. Bagus, tarbiah sana memang bagus. Sudut tarbiah Pakistan, India, tarbiah adab, duduk dengan guru, cara pakaian dia semua, dia tak boleh terima. Dia tak boleh langsung. Tambah kalau kita tengok orang mengaji, dia akan pakai kurta, dia ada kamis tu maksud dia straight. Kalau kurta dia ada segi macam kita baju tulang belanga kan, itu nama dia kurta. Orang agama pakai kurta, dia luah nampak tak tu. Pasal tu di sana macam mana sekalipun pakaian, tapi kalau hampa pakai sulat jin, hampa nak pergi turun di kabut, minta lah pergi simpan bang, rugi je. Nanti ambil rotan, dia suruh tukar keluar. Adat tu Ustaz suka. Ustaz ditarbiah di sana terlalu seronok sangat. Masa nak semayang, dia kata dia letak macam dia buat macam daun, dia buat macam kepiah. Daun apa panggil tu? Ada kita nak main apa? Daun nipah ke apa kan? Dia ada daun tu banyak. Dia buat banyak dekat depan. Dia tak ada kepiah macam kita ni. Lah ni baru main dah. Tak ada. Yang diletak depan, nak masuk tolong. Kita nak ambil kepiah dia, kita bimbang, punya berdengung.
Dia mati terus. Punya nak pakai tu astagfirullah, 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 astagfirullah. Punya tak tahan dia pandang-pandang Allahu Akbar kabir kan. Tapi itulah adat dia bagus. Ustaz suka, terutamanya kita latih masalah ibadat. Ibadat kena berdepan dengan Tuhan, pakailah satu pakaian yang tidak menampakkan body. Pasal Allah Ta'ala pun cerita, kita mengaji lam yakhluq misluha fil bilad. Fuad dengan samud. Fuad dengan samud ni sampai suka tunjuk dekat badan Nabi depa, dekat Nabi Allah Saleh. Saleh tengok. Depa kalau jalan depa tunjuk body depa. Tunjuk pakai ni, depa tunjuk pakai. Allah dah cerita dah dulu. Jangan jadi golongan yang fuad dengan samud. Study, belajar macam mana depa tunjuk batang-batang tubuh kita. Allah kata lam yakhluq misluha fil bilad. Tak ada orang punya kekuatan aku bagi kat depa. Allah bagi kelebihan, kecantikan, kita sembunyikan benda tu. Tak perlu kadang-kadang kita duk angkat body nak tunjuk, nak pakai baju takkan tunjuk. Apa sada? Bodoh. Mata mana kedek-kedek. Apa dah? Ni semua yang Allah itu anak kita Allah bagi. Okey, bagus. Tapi tak semestinya semua tu nak tunjuk pada orang. Pasal tu Allah kata, nak tunjuk mai kat aku. Aku Tuhan, tengok ang kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Pasal apa bila tak semayang, hang tak pakai cantik nak tunjuk kat aku. Tapi nak pergi mana-mana, hang nak tunjuk kat siapa? Hidup hang banyak ada tunjuk pada manusia, pada aku. Maka kita kena latih pakaian Islamik, nak semayang, bersih, cantik, wangi, semua tu. Allah kata, ni ayat ni nanti Ustaz nanti ubah. Nanti kita tengok sahabat-sahabat macam mana Nabi latih sahabat-sahabat dia. Terutamanya Nabi sedih tengok bila sampai ke masjid dia. Nabi tengok Allahu Akbar, Abu Bakar dah mula koyak. Nampak Nabi sedih pasal dia pemuda paling kaya sekali. Infak pada Rasulullah tak berhenti. Kita akan tengok macam mana. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ada dua pakaian dia basuh. Allah, kita tengok macam tu. Nak pergi pasal tu suasana nak pergi masjid surau ni, pakai elok-elok sikit. Kadang-kadang kita main ke masjid surau, kain minta maaf, sampai pakai kain minta maaf. Kain kat belakang tu sampai boleh nak ke atas. Boleh nak di atas. Kain di atas tu boleh nak. Dia melekat di atas. Sampai macam tu pakai kain. Nak main masjid. Kadang-kadang dia main semayang subuh tengok, ya Allah. Tambah-tambah duduk pula tepi dia. Kita tahu kita bangun tidur ni bau. Kemaslah diri sikit, kita baca babam mulut kita. Please lah, all everything. Nabi tegur sahabat, kalau hang makan basal, hang makan apa? Bawang putih, tolong jangan hampiri masjid. Ganggu kalau hang makan benda tu. So benda ni semua kena jaga. Boleh tak? Kena jaga. Agama suruh. Kadang-kadang kita orang agama ni pakai satu macam lokal, lepas tu kita nak dakwah ke orang 40 hari 3 hari, contoh. Tapi hang sendiri berlemuh. Orang tengok hang tak ada berlemuh. Orang KM mungkin tak apa, dia berlemuh nak. Coklat, bukan coklat. Ni berlemuh. Kita tengok, orang tengok penampilan, bukanlah. Sebab ayat Quran suruh. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khuzu, ambillah. Khuzu, aku suruh kalau zina aku pakai elok. Indah kul masjid, jumpa nak semayang masjid, pakai elok, cantik elok. Bagi nampak kemah elok lah, nampak tak? Bagi nampak benda tu elok. Kita latih diri kita, insya-Allah. Okay? Masa apa ayat ni turun, ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu orang dulu bila main nak ibadat lokoh sangat. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala susun bagi cantik, bagi elok. InsyaAllah kita sambung. Tolong tanda Ustaz ni. Ni nama dia apa nama? Dist. Tu dia, Dist. Okey, dah tu dia dah. Yang baik semua main daripada Allah. Salah silap pakai Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah asyhadu an la ilaha. Habis dah buat rakaman? Dia nampak Ustaz lagi macam ni? Habis dah? Tak ada nampak Ustaz tadi yang okey, habis dah.